Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Adib Azhari bin Daud, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, juga yang dihormati Insinyur Hajah Nadatul Shimah binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, barisan ketua-ketua jabatan, juga yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman bin Haji Ahmad, penolong pengarah khidmat pengurusan hal ehwal Islam Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar, selaku penceramah jemputan kita pada pagi ini, merupakan seorang pendakwah bebas, Musyrif Pembaru Umrah Johor Darul Ta'zim ataupun JDT. Maaf, bukan Johor Darul Ta'zim, JDT. Seluruh warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, tuan-tuan, warga Bandaraya Johor Bahru yang dapat bersama-sama kita pada pagi ini dalam program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah secara live streaming yang diadakan setiap hari Khamis jam 8 pagi oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kita diketemukan sekali lagi pada pagi ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan 1 Julai 2021 Masihi, hari Khamis bersamaan dengan 20 Zulkaidah 1442 Hijriah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi. Dan insya-Allah akan diterjemahkan oleh rakan saya yang berbahagia Encik Mustafa Kamil. Mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majlis kita pada pagi ini dengan selawat tafrijiyah dan zikir Asma al-Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة
كاملة وسلم سلما تما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار
نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita akan terus bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, mulai ayat yang ke-62 yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar, dan insya-Allah terjemahannya akan disampaikan oleh yang berbahagia Encik Mustafa bin Kamil. Majlis dengan hormat takzimnya mempersilakan. Ustaz, tak dengar suara. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan, yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu, serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah, jadi jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu bertakwa. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Kemudian sesudah itu, kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, yakni tidak menyempurnakannya. Maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, yakni dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui, yakni bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai satu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka bertanya, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil, yakni yang melakukan sesuatu yang tidak patut. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك
فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Mereka bertanya pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkan kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab, bahawasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Pertengahan jadi umurnya di antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahawasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning, kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله مهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kami, kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami. Yang susah kami memilihnya, dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk, yakni untuk mencari dan menyembelih lembu itu. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا أهان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Nabi Musa menjawab, bahawasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah ladang, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menyiram tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifat yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu. Padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Maka kami, yakni Allah berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Yakni mereka pun memukulnya dan kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Dan ada pula di antara yang pecah-pecah terbelah, lalu keluar mata air daripadanya. Dan juga di antara yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah, sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Sesudah kamu, wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu, mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat, kemudian mereka mengubah
dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah, bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka orang-orang Islam apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu, yakni di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad, untuk menjadikannya hujah, yakni bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal? Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana wa qudwatina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, Engkau lah ya Allah yang boleh mengubah hati kami ya Allah. Tsabbit qulubana ala tetapkan hati kami pada pagi ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrif, ya Allah Engkau lah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami dari hati yang salah kepada hati yang taat, pada hati yang buruk kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik ya Allah. Allahumma ftah alaina hikmatak. Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wanshur alaina, dan limpahkan kepada kami min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri datam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. InsyaAllah sebelum saya mulakan, saya nak tahu suara saya ni clear ke tak clear? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sebab tadi mengaji ada gangguan internet di rumah saya ni pakai SOX, ada gangguan internet. InsyaAllah alhamdulillah, mohon maaf kalau atas kesulitan yang ada. Jadi alhamdulillah, hari ini kita baca surah Al-Baqarah, yang maknanya surah ataupun surah lembu lah, surah lembu. Kita kena tahu daripada juzuk pertama membincangkan tentang manusia. Juzuk pertama ni seluruhnya menceritakan tentang manusia, engkau adalah khalifah di muka bumi. Engkau adalah khalifah, dan bagaimana nak mencari jadi ciri-ciri khalifah di muka bumi. Jadinya itu yang digunakan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, iaitu 3 ciri manusia, 3 ciri khalifah. Daripada ayat yang ke-6 hingga ke-7 menceritakan tentang ciri 1 hingga 5, dia menceritakan
ciri orang beriman, bertakwa. Ayat 6 hingga 7 adalah menceritakan tentang ciri orang-orang kafir, dan ayat yang ke-8 dan seterusnya 6, 7 dan ke-8 sampailah ayat yang ke-20 menceritakan tentang bagaimanakah sifat orang munafik ataupun orang yang disebut sebagai orang yang beriman tetapi dalam hatinya itu penuh dengan alasan, iaitu orang-orang Bani Israel. Itu 3 golongan. Ayat 1 hingga 20 menceritakan 3 ciri manusia yang mana kamu nak pilih. Dan seterusnya daripada sampailah ayat yang ke-30. Ayat ketiga 30 menceritakan khalifah yang pertama, iaitu Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam. Dan kemudian hari ini masuk dalam bab khalifah yang gagal. Selepas ini akan masuk pula beberapa khalifah, antaranya Nabi Allah Sulaiman, antaranya Nabi Allah Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Allah Sulaiman, yang menceritakan tentang khalifah yang berjaya. Tapi kali ini dia masuk khalifah yang banyak songel. Dipanggil paling banyak songel orang Bani Israel ni. Sebab keseluruhan kita baca tentang kisah-kisah monyet, yang hari ini kita nak cerita pasal 2 benda, iaitu Allah mengubah orang Bani Israel jadi monyet. Yang kedua, Allah ubah perangai orang-orang Bani Israel yang suka mempersoalkan arahan, iaitu kisah tentang lembu. Tentang lembu, iaitu bagaimanakah disembelih lembu itu. Okey, yang pertama dimulakan ayat ini dengan innalladzina amanu. Mula-mula ayat 1 ni 62 ni dia ceritakan tentang kesudahan orang mukmin. Sebelum dia nak masuk perangai orang Bani Israel ni, dia nak cerita kesudahan orang mukmin ni baik. Keseluruhan secara umumnya orang mukmin ni baik. Baik dia ini diberikan kesabaran, diberikan ujian oleh Allah, diberikan ujian, dia bersabar, dapat pahala. Dia berikan pula nikmat, dia bersyukur, mendapat ganjaran Allah kerana syukur. Wala in syakartum la azidannakum. Dan kemudian di akhirat nanti akan diberikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hebat orang beriman ni. Daripada awal hidup dia senang. Sebab ketika mana Allah Subhanahu wa taala kata, ketika mana orang yang bersyukur, wala in syakartum la azidannakum. Ketika mana dia bersyukur, Allah pasti akan tambah. Kalau dia dapat nikmat, ya Allah dapat nikmat, hari ini dapat BPN, dapat basah BSH, dapat BRIM ke sebagainya, bantuan kerajaan ataupun tidak dibuang kerja, alhamdulillah dia bersyukur, dia mendapat nikmat tambahan, Allah menambah, pasti Allah akan tambah. Itu orang beriman. Yang kedua, kalau dia bertimpa musibah, contohnya dia dibuang kerja, contohnya dia tak dapat buka internet, anda gagal. Ustaz Aiman gagal mendapat BSH, memang gagal lah pasti. Okey, dia orang-orang yang atas-atas ni memang gagal dapat. Kadang-kadang ada juga orang gagal. Ada juga orang berjaya yang gagal, iaitu Ustaz Aiman gagal mendapat bantuan basah. Okey, BSH. Okey, jadinya disebut bila gagal, Nabi ni bila satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia ada lilin, sebelah ada lilin. Tiba-tiba Rasulullah tengah guna lilin ni. Dia tengah buat kerja, tiba-tiba lilin ni mati di depan sahabat, bersama dengan sahabat. Lilin ni mati, termati, tup, kena angin mati. Rasulullah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi menyebut. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau mati tak apalah, kalau musibah besar tak apalah, unta hilang, sakit. Ini lilin je pun. Lilin mati. Inna lil, Nabi mengucapkan inna. Sampai Nabi kata, apa setiap perkara yang menjadi kesusahan orang mukmin, menjadi musibah orang mukmin, yang menjadi kerugian orang mukmin, maka dia merupakan satu perkara yang perlu disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis sahih menyebut bahawa Nabi menyebut Allahumma jurni fi musibati. Dah sebut tadi tu kalimat istirja' tadi tu, kita pun sebut Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan kepada aku pahala, ya Allah bagi musibah ini. Pahala, ganti balik. Pahala, wa akhlif li khairam minha, dan gantikan balik yang lebih baik daripada musibah ini. Contoh, hari ini tiba-tiba beli buah, saya itu beli buah tembikai, 2. Nak banyaklah buah tembikai beli dekat Tesco. Tiba-tiba buah tu busuk. Dia macam berair bawah tu, buah tembikai tu. Orang rumah saya, Allah mak, bang, busuk buah ni. Kita dah beli banyak dah ni.
Pertama sekali, Allah suruh buat kalimah istirja, kalimah kembalikan. Kembalikan dulu kepada Allah. Kembalikan dengan kalimah istirja. Istirja tu maksudnya minta kembali. Kita claim balik kepada Allah. Jadi bila datang satu ujian, musibah, ya Allah, temikai rosak. Ui, kita punya ayat, Allah rugilah. Jangan. Bukan perkataan rugi. Untung sebenarnya. Kita boleh claim balik kepada Allah. Kembalikan balik, kita buat takaful. Kita buat claim balik kepada Allah. Dengan kalimah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, kau berikan pahala bagi musibah aku ni. Wa akhlif li, dan kau tukarkan ya Allah kepada aku ini khairam minha, lebih baik daripada musibah ni. Kau tukar. Jadinya kita kembalikan kepada Allah, kita claim balik yang lebih baik. Jadi itu antara kita kena claim takaful. Ini paling cepat. Kalau takaful kadang-kadang banyak syarat. Banyak syarat yang tertera syarat yang tak boleh. Mungkin penyakit ini tak boleh, mungkin penyakit ini tak boleh. Tetapi dengan Allah tak ada syarat. Syaratnya kita redha dengan ujian. Contoh hari ini, kita dengar bahawa ada benda yang kekurangan, kena curi rumah. Mula-mula sebut sekali mulut kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, engkau berikan pahala kepada aku, ya Allah. Pahala kepada aku bagi musibah aku ini, wa akhlif li khairam minha, dan kau ganti balik yang lebih baik daripada musibah yang telah engkau beri kepada aku ni. Kalau hilang motor, maka kau minta claim, kembalikan balik, claim balik lebih baik daripada motor ni. Jadi dapat nikmat double. Bila datang ujian ni sebenarnya Allah nak bagi nikmat double. Boleh claim. Kalau terlupa claim, rugilah. Sebab boleh claim tu. Boleh ke? Claim. Yang kedua, kalau kita bersyukur dapat nikmat, ada orang bagi duit pula. Tiba-tiba datang orang, Assalamualaikum Ustaz. Ni ada tembikai ni. Tiba-tiba datang orang bagi tembikai. Alhamdulillah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Dan sampai habis. Kita bersyukur pada Allah. La in syakartum wa la azidannakum. Allah pasti tambah lagi. Maksudnya apa? Nikmat orang mukmin ni hebat. Musibah dia dapat kembalikan balik dengan claim. Dia boleh claim pada Allah nikmat double. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu kesenangan. Nabi sebut yusraini. Datangnya kesusahan, dua kesenangan. Dan bila datang senang, maka Allah tambah lagi. Jadi orang beriman ni hidup lagi dah senang dah. Dia dapat ujian, senang. Tapi jangan lupa, bila dapat musibah kekurangan yang kita tak suka, jangan lupa claim. Jangan lupa claim pada Allah. Claim balik. Claim. Macam insurans tu kita claim balik. Datang ujian, claim balik. Itu Allah bagi. Allah bagi nikmat. Allah bagi nikmat. Sebab tu kebahagiaan orang mukmin ni hebat. Dan juga di akhir hayat nanti, mereka mati juga dalam keadaan husnul khatimah. Dan moga-moga yang ada di sini mendapat kehidupan yang hebat dan juga kematian yang hebat. Dan juga di syurga nanti kita dapat bersama-sama yang menonton sama-sama dengan ini, dengan asbab kita berkumpul dan bertemunya dalam muka buku ini, Facebook ini. Moga-moga kita juga nanti menjadi asbab kita bertemu dan bertamu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada Ustaz Aiman kat sini. Allah, ada Ustaz Aiman syurga ni, ahli syurga. Haji Muhammad Saleh Sulaiman ni, ya Allah, ini juga ahli syurga Allah. Tak tahu yang lain saya tak kenal sebab muka tak nampak dan sebagainya. Yang saya nak melihat bahawa di dalam yang rakan Facebook yang lain yang mendengar ini juga ada di antara kita yang memang ahli syurga, wajib. Jadi bertemunya kita dalam muka buku ini bukan perkara biasa. Tak. Orang beriman pasti akan bertamu dan boleh memberi syafaat kepada sesama mereka. Jadi insya-Allah itu kesudahan orang beriman. Jadi settle dulu. Jadi lepas ni kalau dapat ujian, jangan lupa claim istirja kepada Allah. Dipanggil kalimah istirja. Kalau kita dipuji, kita kata apa? Dalam hadis rawahul Bukhari. Tadi Bukhari Muslim juga. Kalau kita dipuji, kita kata apa? Dalam satu hadis Bukhari Muslim, maka dia doa bila dia puji. Ketika dipuji, dia kata apa? Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Doa, ya Allah ampunkan aku. Bila dipuji pula, ampunkan aku. Itu kalimah istighfar keluar. Bila dipuji, kita kalimah istighfar. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, kau ampunkan aku pada apa yang mereka tak tahu. Mereka pujilah. Ya Allah, Haji Saleh. Ya Allah, nampak hebatlah, badan sihat. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Kau ampunkan aku, ya Allah, di atas apa yang mereka tak tahu tadi. Mereka puji aku sihat. Rupa-rupanya kat rumah, kaki sakit, badan sakit. Dan kita minta waja'alni, sambungan dia, khairam
mimma tazunnu, dan kau jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dia sangka. Jadi kalau dikata sihat je ya. Ya Allah, jadikanlah aku lebih sihat daripada apa yang dia sangka. Atau kama qala rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi bila kita dipuji, jangan sekali-kali tak adalah ustaz. Muka ya Allah, itu anak kamu yang comel. Nampak dia comel ustaz, dalam berkurap. Jangan. Jangan kita menolak pujian tersebut. Malah kita meletakkan doa supaya pujian tersebut menjadi lebih hebat. Lebih hebat. Jadi itulah antara yang disebut pada ketika ini, dan seterusnya. Orang yang Yahudi ini, dia orang yang banyak songel. Jadi apa sahaja musibah ataupun ujian, dia tetap tidak bersyukur. Dia beri musibah, dia mengeluh. Diberikan musibah, dia mengeluh. Diberikan kepadanya ujian, diberikan kepadanya nikmat, dia tidak bersyukur, lupa diri. Yang ini malang sungguh. Malang sungguh. Baru orang puji, ustaz muka macam Fatah Amin lah. Fatah Amin tu muka macam saya. Kan, sombong. Baru sebut, ya Allah ustaz, anak ustaz comelnya. Like father, like son lah. Tengok bapak dia lah, ini keturunan Jawa lah, Jawa Rengit. Orang Jawa Rengit, mestilah handsome. Orang Jawa ni dia handsome. Dia kalau masuk pejabat, dia putih. Saya ni jarang masuk kebun. Masuk pejabat, dia putih lah. Tu orang Jawa. Dia kalau masuk kebun, dia gelap. Tu orang Jawa. Dia fleksibel. Tapi orang Jawa ni walaupun dia gelap, dia macam coklat Cadbury. Hitam tapi manis. Okey, itu Jawa lah. Ini cerita pasal Jawa ya. Tapi kali ni bukan cerita pasal Jawa, iaitu satu kaum namanya Bani Israel. Iaitu Bani Israel ni dicerita dua benda dalam kisah ini. Yang pertama, saya buka kitab Halal dan Haram. Halal dan Haram Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dia ada kisah tentang orang yang diperintahkan oleh Allah. Syekh Al-Qardawi ni dibawakan dalam kisah ini, iaitu orang-orang Bani Israel yang ketika itu dia disuruh, diuji oleh Allah supaya tidak mencari rezeki bercuti pada hari Sabtu. Antaranya yang disuruh cuti itu adalah memancing ataupun menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu tu tak boleh tangkap ikan. Lalu dia sebut dalam riwayat dalam satu riwayat Abu Abdullah bin Abbattah, la tartakibu martakabal yahud wa tastahillu ma maharim Allah bi adnal hayl, dikata. Imam Qardawi bacakan hadis ini, iaitu janganlah kamu seperti mana yang dilakukan oleh kaum Yahudi, lalu kamu menghalalkan larangan-larangan Allah dengan seburuk-buruk helah. Dia ni, Yahudi ni, dia beriman. Dia konon-konon beriman, tapi dia guna helah. Dia bukannya orang kafir, tidak. Di waktu tu, dia ni guna helah. Padahal dia beriman. Dia kata dia beriman. Tapi dia guna helah. Okey. Lalu dibawakan, Yusuf Al-Qardawi dibawakan satu kisah. Iaitu di manakan cerita yang sepakat, masyhurnya. Yang sepakat kebenarannya. Dalam ulama-ulama mufassirin. Bahawa Allah Ta'ala telah mengharamkan kaum daripada Bani Israel ataupun Yahudi untuk memancing pada hari Sabtu. Lalu mereka ini membuat tipu helah. Dikatakan kepada mereka ini dia membuat tipu helah kepada orang bangsawan-bangsawan. Ini orang-orang besar. Dia ni sebenarnya orang-orang yang buat tipu helah ni adalah orang-orang bangsawan-bangsawan mereka. Bangsawan-bangsawan mereka. Jadi orang-orang bangsawan ni dia boleh langgar sebagainya. Dia ni bangsawan. Raja-raja yang besar-besar atau orang-orang atas-atas. Jadinya ketika mana mereka ni akhirnya mereka ni membuat pukat. Tahu pukat? Dia tak boleh tanam hari Sabtu ni. Sabtu tak boleh. Contohnya hari ni hari Khamis. Sabtu ni tak boleh tanam tangkap ikan. Apa dia buat? Sabtu ni Allah uji dengan ikan ni begini. Ikan ni merembik orang Nagori. Orang masa Nagori, dia merembik ikan dia keluar. Dia gini-gini menari dalam air. Jadi geram orang Yahudi ni. Apa dia buat? Dia buat pukat pada hari Jumaat. Ingat dia buat pukat pada hari Jumaat. Sabtu tak boleh tangkap ikan, dia buat apa? Dia letak pukat pada hari Jumaat. Kan kemudian dibiarkan semua ikan-ikan itu terperangkap di dalam pukat-pukat tersebut. Lalu mereka pun mengambilnya pada pagi Ahad. Kau tengok, kau ajar perangai. Lalu mereka menangkapnya dan mereka memungut hasilnya pada hari Ahad. Lalu dikatakan kepada Musa, Nabi Musa, wahai Musa, kami ni tak tangkap hari Rabu, Sabtu. Kami tangkap hari Ahad.
kami tangkap hari Ahad. Nampak? Kat sini dia ni tak melanggar arahan secara direct, tapi mereka menggunakan helah. Sebab itu kadang-kadang macam peguam-peguam ni bahaya. Sebab mereka memenangkan satu benda yang saya lihat kadang-kadang tak betul pun, tapi dia menggunakan helah sehingga boleh nampak betul. Yang ni bahaya. Kadang-kadang kita boleh menang dalam satu kes hanyalah kerana kita boleh meletakkan satu benda tu di atas satu tempat, helah. Sebab tu helah ni bahaya. Dalam Islam, helah ni bahaya. Jangan selalu amalkan. Benda ni boleh, contohnya helah begini. Contohnya, nazar ni, makan korban nazar. Maka tuan yang nazar ni tak boleh makan. Apa dia buat? Ada helah dalam kitab mengatakan bahawa boleh kalau kita bagi jiran kejap, kita sedekahkan kepada jiran, dan kemudian jiran tu kita ambil balik. Sedekah jiran bagi kita balik. Dan kita boleh makan daging korban tu. Ya Allah, teruk betul. Belilah daging korban sendiri ke kedai. Dia kata ada orang ajar macam tu. Dia kata kita daging korban ni kita sedekah semua pada jiran sebelah. Jadi jiran sebelah ni yang baca atas niat dia masak, dan kemudian kita yang masak. Cuma niat saja. Dan kemudian kita pun boleh makan daging tersebut. Helah tu boleh, tapi jangan selalu guna. Sebab takut jadi macam orang Bani Israel. Orang Bani Israel. Jangan selalu guna. Walaupun betul, walaupun boleh, tetapi di akhirnya menjadi kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tujuan sebenar Allah turunkan ibadat bukan untuk helah. Tujuan sebenar Allah untuk korban bukan untuk ibadat-ibadat, untuk menjadikan seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, bila diperintah dia terus lakukan tanpa banyak soal. Tapi kita banyak soal. Tapi kalau gini ustaz boleh tak? Kalau gini ustaz boleh tak? Kalau gini ustaz boleh tak? Jadinya ingat, Bani Israel ketika ini bukan dia melanggar direct arahan Allah, tetapi dia buat pukat pada hari Jumaat. Kita akan nampak bau pelik tak? Kalau kita tangkap hari Sabtu, kita larang hari Sabtu dan kemudian ditangkap hari Sabtu. Dia jadi monyet. Oh tidak, bukan begitu. Dia dilarang hari Sabtu, maka dia buat pada hari Jumaat. Dia pukat. Dan kemudian pada hari Ahad, dia ambil hasil. Jadi kalau tengok seri logiknya, dalam peguam pun, mahkamah pun tak boleh ambil hukum. Betul Ustaz Iman? Mahkamah, semua yang mendengar sini, betul tak? Tak ada satu pun mahkamah yang boleh menghukum dia. Sebab dia memang tak pergi kerja hari tu. Dia memang tak pergi kerja. Dia memang cuti hari tu. Hari tu memang dia tak pergi kerja. Tak ada bukti dia pergi pejabat. Tak ada bukti dia pergi situ. Semua tu berjalan lancar. Tetapi dia menggunakan helah. Sebab tu helah ni jangan selalu kita gunakan. Sebab takut-takut dalam hati kita ini ada sedikit perangai Bani Israel yang Allah suruh jauhkan. Allah suruh jauhkan. Jadi insya-Allah. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua, cerita Nabi Musa suruh sembelih lembu. Simple je. Nak hidupkan orang mati ni sembelih. Lalu dikatakan dah sembelih lembu. Apa orang Bani Israel ni? Orang Bani Israel ni, dia ada sedikit masalah dia. Kalau kita buka dalam kitab daripada satu ni, iaitu Ustaz Abdullah Bukhari. Saya suka baca buku dia. Abdullah Bukhari. Kan orang daripada Yahudi ni, dia ada satu sifat. Sifat dia apa? Sifat dia tak sama macam orang-orang Kristian. Orang-orang Kristian ni, sifat dia adalah orang yang berbanding dengan Nasrani. Mereka ini amat ta'assub dengan mistik atau mistik. Dia sangat berlebihan dalam mistik. Sampaikan Nabi Isa jadi anak Allah. Maryam jadi isteri Allah. Dia terlampau mistik. Dia macam orang Hindu. Sebagainya, kadang-kadang pokok yang besar jadi Tuhan. Dia mistik. Ada orang kan mistik. Bau tumbuh jerawat sikit, ini mesti ada orang buat aku ni. Macam-macam. Bau berniaga bankrupt sikit, bukan salahkan marketing, disalahkan ada orang buat dia. Sakit perut, padahal sakit perut nak terberak, dia kata ini mesti ada orang buat aku. Kan? Bau perutnya dia punya sakit badan, orang sihir. Selampau mistik. Semua benda dikatakan mistik. Jadi orang Nasrani ni mistik, tetapi orang Bani Israel tidak. Orang Yahudi bukan Bani Israel, orang Nasrani ketika itu Bani Israel juga. Orang Yahudi lain. Orang Yahudi ni dia amat materialistik. Materialistik ni bukannya duit. Materialistik ni dia nampak depan mata dia hujah. Apa? Fakta. Itu saja. Contoh dia,
Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ketika Nabi Musa naik atas langit, atas apa gunung Tursina. Kemudian dia turun. Dia tengok orang-orang Bani Israel Yahudi ketika itu dah menyembah berhala. Lalu dia kata apa tahu? Kami bukan sembah berhala, kami sembah Allah. Cuma kami tak nampak Allah. Macam mana kami nak percaya? Sebab kami nak sembah siapa? Depan kami tak ada orang. Jadi kami letakkanlah berhala. Macam juga orang Nabi Ibrahim meletakkan Kaabah. Nampak tak dia punya main dia? Dia punya main. Nabi Ibrahim letak Kaabah, sujud depan Kaabah supaya nampak depan mata dia apa yang dia nak sujud. Tetapi mereka membuat satu patung lembu daripada lembu emas yang mereka sembah lembu tersebut. Tetapi dia kata kami sembah Allah. Cuma yang ini perantaraan. Perantaraan. Boleh faham tak? Ayat dia ni pusing tau. Seolah-olah macam dia betul, kita salah pula. Nabi Ibrahim pula yang salah, dia pula betul. Dia pula yang betul. Sebab Nabi Ibrahim bina Kaabah. Boleh sujud depan Kaabah. Kami tak nak sujud mana? Jadi kami pun lakukan dan sebagainya, iaitu kami lakukan satu patung untuk kami tahu Allah itu. Kami tahu. Tanya dengan orang-orang Buddha. Tanya dengan orang-orang yang menyembah topekong. Tanya apa? Dia kata Tuhan Allah. Dia tak sebut Tuhan topekong, Tuhan Allah. Menunjukkan bahawa dia kata patung adalah perantaraan. Sama juga dengan Kaabah yang kita sujud, perantaraan dia kata. Jadi dia pusing. Jadi menyebabkan akhirnya orang yang dengar tu percaya minda tu. Jadi akhirnya mereka ni kufur. Tetapi akhirnya pada hari ini dia suruh sembelih lembu. Akhirnya dia kata apa? Dia spek musibah. Dia kata kami ni orang yang bertamadun. Takkanlah boleh hidupkan orang mati dengan sembelih lembu je. Bagilah kami fakta kenapa dari segi klinikal. Nampak? Dari segi tak nak teori-teori, dari segi klinikal, kaedah saintifik yang menyebabkan lembu ni boleh menyebabkan. Akhirnya hari ini kalau kita belajar klinikal, semuanya akhirnya bekam, madu tak boleh guna dah. Sebab tak ada kajian klinikal. Akhirnya semua makan makanan yang disebut dalam Al-Quran dibakul sampahkan. Sebab apa? Tak ada kajian klinikal. Jadi akhirnya mereka ni menggunakan fakta semata-mata dan akhir tidak mengkaji arahan Allah. Akhirnya mereka katalah alasan mereka. Mereka kalau dah tak nak buat, mereka akan cakap alasan. Alasan apa dia? Lembu apa? Warna apa? Dah berjalan ke belum? Dia banyaklah. Dia guna alasan tu bukan sebab apa. Dia memang tak nak buat. Dia sebenarnya kalau ada orang cari alasan, macam Ustaz Aiman buka kelas. Ustaz Muhammad Saleh buka kelas Quran. Ada orang alasan, alah Ustaz Muhammad Saleh buat kelas hari Sabtu, hari Isnin. Alah saya hari Isnin kerja lah pagi. Tak apalah, saya buat kelas malam. Alah malam anak saya ada ni lah PDPR lah sebab dia siang tak dapat buat, malam nak kena PDPR. Saya sambung PDPR dia. Okey, saya buat Sabtu. Alah Sabtu saya balik kampung. Orang macam tu sebenarnya dia buat alasan je. Dia saja nak timbulkan perbualan. Padahal dia memang tak nak mengaji pun. Padahal dia memang tak nak mengaji. Kalau dia nak mengaji, dia akan cari masa untuk mengaji. Dia hanya mencari alasan. Allah tak naklah dengan Ustaz Aiman belajar ngaji, muda sangat. Dia baru pencen pengetua. Tak naklah dengan Ustaz Aiman, muda sangat. Malulah belajar dengan budak muda. Habis nanti kalau dia lebih tua daripada dia, dah umur 65. Dia cari orang yang lebih tua daripada dia, umur 80. Kena isi cuti je. Sebab apa? Mana tok gurunya? Tok guru cuti. Kenapa? Dan kau cari umur 90. Lebih tua daripada kau. Jadi menunjukkan bahawa ada orang yang disekadar mengatakan alasan itu, alasan ini, hanyalah kerana bukan dia ada alasan. Tidak. Sebenarnya alasan ini ulama menyebut hanyalah kerana dia tak nak melakukan. Dia tak nak melakukan. Macam hari ini. Contoh, last terakhir. Hari ini orang mengatakan bahawa 4 saksi mata untuk berzina itu adalah perkara yang mengarut. Kenapa pakai mata? Tak pakai apa? Kanta, lensa. Kan? Sedangkan hari ini FIFA, bola yang England lawan Jerman, contoh kan. Satu kan. Pengadil dengan lensa, siapa lagi menang? Pengadil kan mata. Tapi keputusan yang paling tepat adalah melihat dengan mata pengadil. Gol lah. Offside lah. Lantaklah memang kamera tu kata tak offside. Tapi bila mata pengadil kata offside. Lepas tu dia kumpul semua empat lensman tu. Keputusan macam mana offside? Okey, offside. Tak boleh buat apa? Sebab itu adalah keputusan mata. Pengadil melihat dengan mata, saksi mata. Dia tak menggunakan saksi kamera. Tapi orang-orang boleh percaya. Orang-orang boleh mengikut. Tapi bila menggunakan kaedah saksi mata untuk zina, benda ni mengarut. Dia kata nak jadi saksi yang adil macam mana.
Nak cari saksi yang adil macam mana? Tiba-tiba kahwin. Contohnya Haji Muhammad Saleh nak kahwin lagi. Contoh. Dia cari saksi yang adil kan? Wajib 4 saksi. Dapat pula saksi tu. Dapat pula cari saksi yang adil. Tadi waktu dalam bab jenayah, bab hudud dan sebagainya, mereka tak jumpa saksi yang adil. Tiba-tiba bab kahwin, jumpa pula. Sebenarnya bukan masalah saksi. Sebenarnya masalah hati. Masalah dia memang dia banyak songel. Sebenarnya dia hanyalah alasan. Sebenarnya akhirnya hukum-hukum Allah dibakul sampahkan begitu sahaja. Hanya kerana bukan alasan material, alasan klinikal, tetapi mereka memang tak nak guna madu sebagai ubat klinikal mereka. Begitulah saat hari ini menggunakan kaedah-kaedah dalam orang-orang Bani Israel ini menggunakan kepala otak dia. Dan akhirnya mereka sebenarnya tak nak menggunakan wahyu. Kerana apa? Kerana mereka merasakan klinikal dan kajian-kajian mereka lebih berfakta daripada yang Allah turunkan. Lebih-lebih lagi diuji dengan suruh sembelih lembu, lepas tu orang yang mati hidup balik. Lagi pelik. Lagi pelik. Jadi insya-Allah moga-moga diberikan kepada kita keazaman untuk kita terus istiqamah untuk melaksanakan apa saja arahan Allah, lebih-lebih lagi korban. Korban itulah menunjukkan bagaimanakah Nabi Ibrahim disebut sebagai hanifan muslimah, orang yang sangat muslim. Iaitu berbeza dengan perangai orang Bani Israel yang banyak songel. Nabi Ibrahim berbeza di perangai tersebut, apa yang disuruh, dibuat. Hari ini, bukan kita nak potong tangan pencuri. Bukan kita nak potong apa, cuma kita nak sembelih lembu. Nabi Ibrahim suruh menyembelih anak. Tapi hari ini kita hanyalah menyembelih lembu dan kambing. Jadi wallahu alam, moga-moga hari ini kita dapat berkorban, dapat mengeluarkan harta kita. Jadi mohon maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan dalam saya mengemudi dan juga tazkirah pada pagi ini. Kalau ada yang clear ataupun tidak, saya mohon maaf dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita tutup dengan subhanakallah, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang berguna dan bermanfaat kepada kami. Wa amalan mutaqabbala. Terimalah amal kami sebagai amal yang soleh, ya Allah. Wa rizqan wasi'a ya Fatahu ya Alim. Ya Allah, luaskanlah seluas-luasnya rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang tersepit rezeki mereka, ya Allah. Ya Allah, Engkau luaskanlah rezeki dan cukupkanlah rezeki mereka, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, ya Allah, Engkau sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Jika sekiranya di antara kami ada yang berantakan rumah tangganya, ya Allah, so jadikanlah rumah tangga kami, ya Allah, rumah tangga yang bahagia, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka minal baras wal junun wal judam min sayil asfar. Ya Allah, lindungilah kami daripada penyakit sopak, ya Allah, kusta dan juga gila, ya Allah. Ya Allah, dan juga penyakit berbahaya, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharkis syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada. Allahumma irfa' 'anna al-bala min biladina. Ya Allah, Engkau angkatkanlah setinggi-tingginya wabak COVID-19 ini, ya Allah, daripada bumi kami ini, ya Allah, khususnya daripada Malaysia ini, ya Allah. Wa anzalas sakinata wasyifa. Kau turunkanlah kepada kami ketenangan dan juga ubat dan penawar bagi penyakit ini, ya Allah. Allahumma ihfazna, ya Allah, peliharalah diri kami, wa usratina, keluarga kami, dan juga seluruh yang mendengar, ya Allah, online ini, ya Allah, min syarri hadzal wabak COVID-19, daripada kejahatan wabak COVID-19 ini, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah. Terima kasih Ustaz.